Menteri PAS mengadu diserang UMNO. Peguam Mahathir kantoi pembohongan kerajaan Muhyiddin. Pelik, kenapa BN mampu tapi PN tak mampu? Ini langkah untuk Parlimen kembali bersidang. Menteri Perusahaan Pelandangan dan Komoditi Muhammad Khairuddin Ahmad Razali mendakwa bahawa dirinya difitnah oleh laman Facebook yang terdiri daripada mereka yang mesra dengan sebahagian pimpinan UMNO yang berusaha menyerangnya, ia susulan isu Lembaga Getah Malaysia LGM yang dikatakan mahu membajak tanahnya di bawah harga pasaran. Sebahagian pimpinan UMNO pun sedang bersemangat turut menyerang. Namun, ia tidak menghalang saya untuk terus memperkasakan mufakat nasional demi kepentingan ummah. Hubungan baik yang terjalin dengan pimpinan UMNO juga tidak terjejas, kata Khairuddin yang juga ahli Parlimen PAS Kuala Nerus. Mufakat nasional adalah perjanjian kerjasama politik antara UMNO dan PAS. Namun hubungan kedua-dua parti itu menjadi tegang setelah PAS bergabung dengan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu Parti Serpihan UMNO. LGM sebelum ini mengesahkan bahawa ia telah menerima tawaran untuk penjualan atau pajakan ke atas 2 bidang tanah yang terletak di Jalan Ampang di Kuala Lumpur berkenaan. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai. Menteri sebelum Khairuddin, Teresa Kok, mempersoalkan tawaran itu dan berkata bahawa dia telah mengenakan moratorium terhadap penjualan sebarang aset LGM sehingga agensi itu dapat memberi tumpuan kepada tujuan utamanya, iaitu penyelidikan getah. Dalam satu kenyataan LGM, pihaknya berkata, kami mengambil berat berhubung maklumat separa matang yang disebarkan serta kami tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk tindakan undang-undang. Untuk rekod, LGM dipengerusikan oleh ahli Parlimen Jerantut dari UMNO Ahmad Nazlan Idris. Dua ahli lembaga pengarahnya ialah ahli PAS Nurul Islam Muhammad Yusof dan Muhammad Ismi Mat Taib. LGM terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Perusahaan, Pelandangan dan Komoditi. Pemimpin UMNO Puan Zarkashi antara pengkritik yang kesal dengan kerajaan kerana tidak melaksanakan moratorium pinjaman total dalam bantuan ekonomi terbaru bernilai 40 bilion ringgit yang dilancarkan semalam. Ketika ditanya mengenai perkara tersebut pada sidang media, Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata perkara itu telah dipersetujui oleh bank-bank dalam perbincangan mereka dengan Bank Negara Malaysia. Anda kena faham, kerajaan tidak mengawal atau memiliki bank, betul tak? Katanya, ini perbincangan antara bank negara dan bank-bank. Kami tidak memiliki kemampuan undang-undang untuk memaksa bank melakukan apa yang kami mahukan. Katanya, bawah Pemerkasa Plus, kami memberikan moratorium pinjaman automatik kepada golongan B40. Jika mereka layak, mereka dapat memperolehnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk mereka daripada golongan pertengahan M40 atau golongan top 20, akan mendapat moratorium pinjaman mereka secara automatik. Katanya, perniagaan kecil dan perusahaan sederhana SME yang tidak dibenarkan beroperasi ketika PKP penuh layak mendapat moratorium pinjaman. Katanya, mereka yang layak boleh memilih moratorium penuh sehingga 3 bulan atau mendapat pengurangan bayaran balik sebanyak 50% selama 6 bulan. Katanya, sekiranya anda dapat namakan saya satu negara yang telah melakukan ini, tolong lakukan, kata Zafrul. Namun Peguam Muhammad Hanif Kadri Abdullah pula menafikan kenyataan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz yang mendakwa kerajaan tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk memaksa bank menawarkan moratorium menyeluruh kepada para peminjam. Dengan keadaan darurat yang masih berkuat kuasa, Hanif mengatakan bahawa kerajaan hanya perlu membuat peraturan darurat yang akan memberi mereka kuasa untuk melakukannya. Dia menyatakan bahawa dengan menggunakan kuasa darurat, kerajaan telah menangguhkan prosiding Parlimen, meluluskan perbelanjaan tanpa membentangkannya di Parlimen dan membenarkan mengambil alih harta persendirian jika diperlukan untuk membantu mengendalikan pandemik wabak penyakit berbahaya. Semua ini dibenarkan walaupun nampak seakan-akan salah. Sudah tentu tidak ada semak dan imbang, tetapi ia dibenarkan dalam keadaan darurat. Jadi untuk dia, Tengku Zafrul mengatakan bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa sama sekali tidak benar. Saya menekankan bahawa itu salah. Itu adalah pembohongan kepada orang ramai, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Dia mengatakan bahawa peraturan itu dapat menjadi satu peraturan sederhana yang menetapkan bahawa semua perkhidmatan keuangan dengan jumlah tertentu ditangguhkan dalam pembayarannya, denda pembayaran lewat dan sebagainya untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, kerajaan dapat memaksa bank untuk memberikan moratorium pembayaran pinjaman dalam apa jua syarat yang difikirkannya sesuai dan ini dapat dibatasi kepada kemudahan tertentu jika diperlukan, katanya.
Awal hari ini Puat menyoal kenapa Putrajaya tidak memberikan moratorium pinjaman menyeluruh kerana PKP penuh akan memberi kesan kepada semua orang. Sepatutnya moratorium pukal. Inilah masalahnya bila bekas banker jadi Menteri Keuangan. Dia tetap mahu untungkan bank yang sudah pun untung walaupun di waktu wabak penyakit berbahaya. Kalau mahu dikecualikan pun ialah syarikat besar, multinasional dan jutawan, dakwa Puat. Ini musibah bila Parlimen tidak bersidang. Suara rakyat tidak sampai, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyarankan kerajaan menggunakan dana daripada Kumpulan Wang Amanah Negara K1 untuk membantu golongan berpendapatan rendah B40 dan sederhana M40 dalam mengharungi Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh selama 2 minggu. Beliau berkata, Barisan Nasional akan membina semula tabung K1 pada masa depan. Korek lagi RM4.2 bilion dari tabung K1 supaya jumlah bantuan prihatin rakyat BPR naik daripada RM2.1 bilion kepada RM6.3 bilion untuk jumlah bayaran BPR RM300 ke RM500 jadi RM900 ke RM1,500 bagi keluarga B40, RM100 bagi bujang jadi RM300. Jumlah ini lebih bermakna untuk golongan B40 menghadapi total lockdown selama 1.5 bulan. Katanya dalam catatan di Facebooknya bagi mempertikaikan bantuan kerajaan terhadap B40 dan M40 dalam menghadapi PKP penuh. Ahli Parlimen pekan itu berkata, sebelum pandemik wabak penyakit berbahaya, Kerajaan Barisan Nasional mampu memberikan RM1,200 hingga RM2,000 bagi keluarga B40 dan M40 serta RM450 hingga RM600 buat orang bujang di bawah Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM. Beliau turut mempersoalkan sama ada bantuan RM500 cukup bagi keluarga B40 dengan sekurang-kurangnya 3 ahli keluarga dibayar hanya pada akhir bulan ini untuk mengharungi tempoh lockdown selama 1.5 bulan. Adakah bantuan hanya RM100 yang dibayar setelah lockdown berlangsung 1 bulan cukup untuk orang bujang? Lebih-lebih lagi, bantuan ini setelah mereka menghadapi PKP 2.0 tambah PKP 3.0 atau 3.1 selama 5 bulan dan kini perlu menghadapi lockdown 1.5 bulan lagi. Bagaimana pula dengan tambahan bayaran RM500 kepada penerima geran khas prihatin GKP yang hanya dibayar pada Julai? Soalnya, kata Najib, kumpulan 40% pertengahan M40 dengan pendapatan isi rumah melebihi RM5,000 tidak akan mendapat manfaat daripada pakej ransangan pemerkasa tambahan. Ahli Parlimen pekan itu menyorot bahawa golongan M40 tidak akan mendapat bantuan tunai, bantuan prihatin rakyat, moratorium pinjaman, pengeluaran Aisina dan Ailestari, potongan bil elektrik dan saluran estro percuma maupun moratorium bayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Apa bantuan diberi kepada golongan M40 kali ini kecuali 95,142 syarikat yang diberi kelulusan setakat ini untuk beroperasi sepanjang tempoh total lockdown. Katanya, Isnin lalu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej bantuan RM40 bilion untuk membantu rakyat dan perniagaan menghadapi PKP penuh yang berkuat kuasa sehingga 14 Jun ini. Seorang penganalisis politik mencadangkan pembangkang berjanji ia tidak akan mengemukakan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin jika Parlimen bersidang semula. Azmi Hassan berkata ini mungkin memberi tekanan kepada kerajaan untuk mengadakan sidang Parlimen semula. Adalah jelas rakyat mahu Parlimen dibuka. Menteri berkaitan perlu menjawab soalan mengenai keadaan wabak penyakit berbahaya. Rakyat sedang menunggu jawapan. Ia juga jelas kerajaan mungkin memerlukan bantuan tambahan dalam pengurusan pandemik wabak penyakit berbahaya, katanya kepada portal FMT. Antara isu yang perlu dibahaskan segera adalah kadar pencegahan perlahan, lonjakan jangkitan secara mendadak, kapasiti unit rawatan rapi ICU, kesihatan mental, pekerjaan, pergelutan ekonomi, pendidikan dan langkah seterusnya selepas pandemik ini. Azmi mendakwa Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun bahkan gagal memberikan alasan jelas untuk tidak membenarkan Parlimen bersidang semula. Isnin lalu Azhar dilaporkan berkata terpulang kepada kerajaan menentukan sama ada Parlimen boleh bersidang dengan memetik perkara 40 Perlembagaan Persekutuan untuk mempertahankan pendiriannya. Katanya kuasa mengadakan sidang Parlimen terletak pada Yang di-Pertuan Agong tetapi bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Azhar berkata demikian susulan timbalannya. Azalina pada minggu lalu berkata Perintah Kawalan Pergerakan penuh tidak patut melumpuhkan demokrasi. Katanya menafikan hak ahli Parlimen untuk melibatkan urus dengan kerajaan bermaksud menafikan hak rakyat. Awang Azman Awang Pawi daripada Universiti Malaya berkata perbahasan diperlukan akibat lonjakan kes wabak penyakit berbahaya. Rakyat mahu jawapan terhadap masalah mereka, katanya kepada portal FMT. Satu-satunya cara ialah untuk kerajaan tidak terlalu bersikap mempertahankan diri. Tahun lalu,
Hassan Abdul Karim, Pakatan Harapan bahagian Pasir Gudang, bertanya kepada Perdana Menteri bilakah 26 usul tidak percaya dan 2 usul percaya terhadap kepimpinannya akan dibentangkan serta dibahaskan.